Selamat bertemu kembali dalam ruangan belajar geografi tingkatan 2 bersama saya, Cikgu Augustin dari SMK Gurun. Dan salam sejahtera, salam bertemu kembali kepada semua pelajar seluruh Malaysia, khasnya pelajar dari SMK Gurun. Jadi pada pelajaran kali ini saya akan sambung topik kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia, yaitu di bawah tajuk cuaca dan iklim di Malaysia. Jadi pada kali ini dalam pelajaran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia, terlebih dahulu kita lihat 3 kata kunci untuk tajuk ini supaya para pelajar lebih mudah faham tentang tajuk ini. Apa yang disebut sebagai kegiatan manusia, yang kedua cuaca, dan yang ketiga iklim. Jadi kalau kita lihat kata kunci ini, cuaca dan iklim telah saya jelaskan di dalam tajuk pelajaran yang lepas, yang mana secara umumnya kita boleh kata cuaca ialah keadaan atmosfera dalam satu jangka masa yang sangat singkat. Sedangkan iklim ialah keadaan cuaca atmosfera dalam satu jangka masa yang sangat panjang, iaitu lebih kurang 30 tahun. Jadi kita lihat di sini kegiatan manusia, kata kunci yang seterusnya. Istilah kegiatan manusia ini kita lihat di dalam aspek ekonomi, yaitu manusia sebagai manusia ekonomi yang mengutamakan keuntungan. Dan dalam aspek ekonomi ini, manusia ekonomi tadi menjalankan aktiviti industri primer, industri sekunder, industri tertier, dan industri quaternary. Jadi kalau kita balik kepada tajuk ini, iaitu kegiatan manusia, ia lebih merujuk kepada industri primer, iaitu apa yang saya telah sebut dalam pelajaran sebelum ini, iaitu aktiviti pertanian, perikanan, perlombongan, pembalakan, dan juga pelancongan. Jadi kalau kita lihat istilah manusia sebagai manusia ekonomi, ia berbalik kepada 4 kategori industri ekonomi tadi, iaitu industri primer, sekunder, tertier, dan quaternary. Industri sekunder ini adalah industri sokongan yang kedua selepas primer. Biasanya industri ini adalah industri memproses hasil sumber alam yang diperolehi seperti kilang padi, kilang memproses ikan, dan sebagainya. Manakala industri tertier ialah industri sokongan seperti pengangkutan, perkhidmatan bank, perkhidmatan insurans. Itu adalah industri tertier. Dan yang terakhir sekali ialah industri quaternary, iaitu kumpulan pakar yang memberi sokongan kepada 3 industri tadi. Jadi yang ini kita panggil sebagai, yang kita gabung menghasilkan konsep ekonomi. Jadi berbalik kepada konsep manusia sebagai manusia ekonomi, mendukung konsep kesan kegiatan manusia. Jadi bila kita sebut sebagai kesan kegiatan manusia, maka kita nampak bagaimana semua sektor ekonomi yang dicaburi oleh manusia tadi memberi kesan kepada cuaca dan iklim di Malaysia. Sekarang kita lihat
kesan akibat daripada aktiviti manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Yaitu yang pertama sekali kita lihat kesan rumah hijau. Apabila disebut kesan rumah hijau, ia bermakna fenomena peningkatan suhu bumi akibat banyak haba terperangkap di atmosfera bumi. Yang itu adalah apa yang dimaksudkan sebagai rumah hijau. Gas rumah hijau ini terdiri daripada karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon, dan nitras oksida. Itu adalah gas rumah hijau yang menyebabkan berlakunya pertambahan haba bumi. Dan semua gas rumah hijau ini ada kaitan dengan aktiviti manusia. Dan puncaknya adalah yang pertama kegiatan pembalakan. Jadi apabila kita sebut pembalakan, kegiatan pembalakan, apa kesan yang berlaku? Yang pertama ialah akan berlaku hutan kehilangan kuasa untuk menyerap karbon dioksida. Jadi kalau kita lihat di sini, fungsi hutan adalah sebagai pertahanan pertama bumi menghadapi perubahan fenomena alam. Jadi kalau kita lihat di situ ialah sekiranya pembalakan tidak dikawal, akan berlaku pengurangan tumbuhan hijau yang memproses karbon dioksida. Bermaksud hutan sangat penting sebagai penyerap karbon dioksida. Yang kedua ialah pembakaran hutan. Bila sebut saja pembakaran hutan, kita lihat bahawa kejadian pembakaran hutan ini dikaitkan dengan aktiviti manusia, terutamanya di dalam bidang pertanian, yang membuka kawasan baru untuk tujuan penanaman tanaman-tanaman komersial seperti kelapa sawit dan tanaman-tanaman makanan yang lain. Seterusnya kita lihat pula pembakaran sisa pertanian. Pembakaran sisa pertanian berlaku apabila selesai hasil penuaian. Contoh, kita ambil contoh penanaman padi. Biasanya selepas padi dituai, petani akan membakar sawah kerana untuk melupuskan sisa pertanian seperti jerami. Pembakaran bahan api fosil juga adalah punca pertambahan gas-gas rumah hijau ini. Dan yang seterusnya pelupusan sampah. Bagaimana sampah itu menyebabkan kesan rumah hijau? Yang pertama ialah pelupusan sampah dibuat dua kaedah yang diamalkan di negara kita. Yang pertama ialah kita timbus di satu kawasan pelupusan. Apa yang berlaku dalam proses perputaran sampah ini, ia akan membebaskan, menghasilkan gas metana. Jadi gas metana adalah sebahagian daripada gas rumah hijau. Dan satu lagi ialah kaedah pembakaran, incinerator. Incinerator juga akan membebaskan karbon dioksida, membebaskan gas-gas yang lain yang menyebabkan peningkatan gas di dalam atmosfera. Dan inilah yang membawa kesan rumah hijau. Dalam gambar raja ini, kalau kita lihat di sini, di atmosfera atas bumi terdapat satu lapisan
semula jadi. Lapisan semula jadi ini dikenali sebagai lapisan ozon yang melindungi bumi. Sama ada melindungi bumi daripada sinaran matahari yang berlebihan, dan yang kedua ialah untuk mengelakkan bumi kehilangan haba. Jadi apabila sinaran matahari masuk ke permukaan bumi, pertama sekali ia akan ditapis oleh lapisan perlindungan ini. Dan sebahagian daripada habah tadi dia akan dipantul semula oleh lapisan tadi ke angkasa. Dan selebihnya dia akan bawa balik masuk di dalam permukaan bumi. Dan demikian juga ya, bumi akan membebaskan haba balik ke angkasa lepas, keluar melalui lapisan atmosfera. Dan sebahagian daripada haba ini dipantulkan semula kembali ke permukaan bumi oleh lapisan atmosfera. Dan apa yang berlaku? Sekiranya berlaku terlalu banyak gas rumah hijau di bahagian lapisan ini, gas-gas rumah hijau ini menyebabkan kesan buruk terhadap lapisan ozon. Karena gas-gas rumah hijau ini akan memusnahkan lapisan perlindungan semula jadi di atmosfera atas, menyebabkan berlakunya lubang ozon di kawasan kutub utara dan kutub selatan. Ini bermakna akan berlaku peningkatan suhu di permukaan bumi apabila cahaya matahari tidak mempunyai tapisan. Kesan yang kedua ialah fenomena pulau haba. Apabila disebut fenomena pulau haba, dia bermaksud pulau haba berlaku di kawasan tepu bina di bandar dan mempunyai suhu yang tinggi. Dan punca-puncanya adalah yang pertama sekali ialah bangunan konkrit dan permukaan berturap. Bangunan konkrit dan permukaan yang berturap ini mempunyai daya penyerapan haba yang sangat tinggi. Dan bangunan konkrit serta permukaan jalan raya yang berturap akan menyimpan banyak bahang matahari, menyebabkan suhu menjadi tinggi. Yang kedua ialah kesesakan jalan raya, menyebabkan pelepasan asap haba yang tinggi oleh kenderaan. Bila berlaku kesesakan jalan raya, haba yang dikeluarkan oleh kenderaan semakin banyak. Dan ini menyebabkan berlakunya pembebasan haba yang tinggi dan kembali kepada suhu tinggi di bandar. Seterusnya kita lihat pula di bandar terdapat banyak pencamar debu dan habuk yang dibebaskan oleh kenderaan termasuk kilang. Jadi haba ini apabila dipanaskan oleh bahang matahari, ia akan menyerap haba, kemudian ia akan memantul atau mengeluarkan radiasi haba kepada persekitaran. Menyebabkan juga yang ini akan memberi lagi input kepada
suhu tinggi di bandar. Dan satu lagi ialah kekurangan tumbuh-tumbuhan. Kekurangan tumbuh-tumbuhan di bandar juga menyebabkan suhu tinggi. Kerana tumbuhan ini mempunyai proses perpaduan, menyederhanakan suhu di bandar. Jadi apa yang berlaku ialah bandar menjadi satu kawasan yang mempunyai haba yang tinggi. Dan apabila dia mempunyai haba yang tinggi, kawasan ini menjadi kawasan bertekanan rendah. Apabila bandar mempunyai tekanan yang rendah, ini menyebabkan gangguan pada kitaran peredaran angin tempatan. Dan ini boleh mengganggu keadaan cuaca tempatan. Ini juga boleh menyebabkan kawasan di tempat lain tidak ada hujan. Dan di bandar berlaku hujan lebat, seterusnya akan menyebabkan keadaan banjir. Kesan yang seterusnya ialah fenomena hujan asid. Apabila kita sebut hujan asid, ia dikaitkan dengan hujan yang mengandungi asid lemah nilai pH-nya kurang daripada 5,6. Dan biasanya hujan asid ini berlaku di kawasan yang udaranya tercemar teruk, khususnya di kawasan perindustrian. Punca hujan asid dikaitkan dengan pembakaran bahan api fosil seperti arang batu dan petroleum yang dibuat di kilang, stesen jana kuasa, dan juga kenderaan yang membebaskan gas sulfur dioksida, karbon dioksida, dan juga nitrogen oksida. Jadi gas-gas ini akan larut dalam uap air, menghasilkan asid sulfurik dan asid nitrik. Uap air ini yang mengandungi asid membentuk awan. Apabila terpeluap, maka ia akan turun sebagai hujan. Hujan yang mengandungi asid kita kenali sebagai hujan asid. Dan kesan hujan asid ini adalah yang pertama, memusnahkan tanaman dan tumbuhan. Bagaimana yang memusnahkan tanaman dan tumbuhan? Tanaman dan tumbuh-tumbuhan tumbuh pada kawasan tanah yang tidak berasid. Apabila tanah berasid, maka yang ini akan menjejaskan pertumbuhan tanaman dan juga tumbuh-tumbuhan lain. Yang kedua ialah ia akan melunturkan cat dan menghakis dinding bangunan serta bumbung rumah. Itu sebab apabila Anda lihat bumbung rumah Anda berkarat, itu adalah disebabkan oleh air hujan yang kita kenali sebagai hujan asid. Biasanya hujan asid ini merupakan hujan yang kali pertama turun selepas satu jangka masa panjang tidak berlaku hujan. Jadi hujan yang pertama ini biasanya mempunyai kandungan asid yang agak tinggi. Kalau bukan kawasan perindustrian. Kalau kawasan perindustrian biasanya hujan yang pertama itu akan mempunyai lebih banyak asid. Ya. Dan yang seterusnya, hujan asid ini menjejaskan kualiti air. Boleh juga menjejaskan hidupan akuatik. Kemudian yang seterusnya yaitu mengancam kesehatan manusia. Jadi, hujan asid ini digambarkan seperti dalam gambar raja ini.
Yaitu kita lihat di kawasan ini, di sini ada kilang membebaskan asap yang mengandungi pelbagai jenis asid. Kendaraan membebaskan asap, ya, ini membebaskan asap. Dan apabila asap ini dibawa oleh angin dan berlaku di kawasan pedalaman sikit, berlaku sejatan air, membentuk awan. Dan asap daripada gas kawasan perindustrian ini akan terpeluap membentuk awan. Dan akhirnya dia akan turun sebagai hujan. Dan hujan ini adalah kita kenali sebagai hujan asid. Fenomena yang terakhir ialah fenomena jerebu. Dan apabila kita sebut jerebu ini ialah zarah halus terampai di atmosfera. Yang tidak nampak oleh mata kasar. Terampai dalam kepekatan yang tinggi. Itu adalah jerebu. Dan punca-punca jerebu ialah yang pertamanya letusan gunung berapi. Gunung berapi ini apabila meletup dia mengeluarkan abu yang terlalu tebal. Dan abu ini boleh menyebabkan kejadian jerebu. Dan dalam kes-kes yang lebih teruk, letupan gunung berapi boleh juga menyebabkan bencana yang melibatkan nyawa manusia. Apabila kepekatan jerebu melebihi daripada apa yang sepatutnya. Dan yang seterusnya adalah pembakaran hutan. Isu pembakaran hutan adalah punca masalah jerebu yang berlaku setiap tahun di negara kita. Ya, kalau kita tengok di sini ialah fenomena jerebu kini berusia 58 tahun. Jadi kalau untuk tahun ini, tahun 2020, isu jerebu di negara kita, di Asia Tenggara, sudah masuk 59 tahun. Dan isu ini dianggap sebagai parasit alam sekitar yang tidak mati. Kerana dia ada kitaran. Biasanya kita berhadapan dengan fenomena jerebu ini bermula pada bulan Jun, Julai, bulan Ogos, September. Kadang-kadang hampir kepada bulan Oktober. Ya. Dan isu ini merupakan satu isu yang sangat menarik di negara kita dan juga di Asia Tenggara. Cuba Anda fikirkan mengapa isu jerebu tidak selesai walaupun sudah 58 tahun. Dia berbalik kepada manusia sebagai manusia ekonomi. Manusia bukan manusia geografi ekonomi. Itu ada dua perbezaan. Manusia ekonomi mementingkan keuntungan tetapi tidak mengambil kira tentang alam sekitar. Sedangkan manusia geografi ekonomi ini dia akan mengambil kira tentang alam sekitar. Di situ kita nampak perbezaan. Dua istilah yang mempunyai hubung kait dengan pengurusan alam sekitar. Okey. Jadi yang seterusnya kita lihat ialah pula jerebu bukan sahaja menyebabkan banyak masalah. Dia juga pada tahun 2019 menyebabkan industri pengangkutan terjejas teruk.
ada penerbangan yang terpaksa ditangguhkan kerana isu jerebu yang melampau. Itu adalah antara isu-isu yang kita nampak yang dikaitkan dengan isu jerebu. Dan isu ini sebenarnya dikaitkan dengan kegiatan manusia. Seterusnya kita lihat pula ialah pembakaran sampah sarap dan tumbuhan secara terbuka. Bagaimana yang dimaksudkan terbuka? Ya, biasanya mungkin Anda yang bagi mereka yang tinggal di kawasan luar bandar, rumput kering, daun kering dikumpul di satu tempat dan dibakar. Itu dianggap sebagai pembakaran terbuka. Dan seterusnya pembakaran bahan api fosil, yaitu kenderaan dan kilang. Semakin banyak kenderaan di atas jalan raya, semakin banyak kilang yang dibina, maka semakin banyaklah asap dikeluarkan yang boleh memberi input kepada jerebu. Walau bagaimanapun, isu asap kilang, asap kenderaan ini, dia tak akan menjadi isu selagi belum berlaku isu jerebu, yaitu yang disebabkan oleh pembakaran hutan tadi. Jadi kesan jerebu ini adalah seperti mengurangkan jarak penglihatan tadi, yang seperti yang kesannya kita lihat di dalam industri penerbangan. Terpaksa dibatalkan kerana masalah jarak penglihatan yang terhad. Yang kedua, mengganggu pertumbuhan tanaman. Macam mana yang mengganggu? Ya, dia ada kaitan dengan sinaran matahari yang sampai ke permukaan bumi. Yang seterusnya ialah masalah kesihatan kulit, mata dan paru-paru. Yang ini lebih ketara apabila isu jerebu yang akan datang di negara Asia Tenggara tidak lama lagi. Dan kita akan lihat isu ini akan kembali lagi untuk tahun kali yang ke-59 tahun. Dan yang terakhir menjejaskan aktiviti pengangkutan. Seperti yang saya tunjukkan tadi, haze hits air travel. Ini adalah isu yang dikaitkan dengan isu jerebu. Jadi untuk pelajaran kita kali ini sudah berakhir. Jadi sebelum itu kita akan buat sedikit rumusan. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan manusia, aktiviti kegiatan manusia yang menyebabkan berlakunya fenomena. Yang pertama tadi yaitu kesan rumah hijau. Yang kedua pulau Haba. Yang ketiga hujan asid. Dan yang seterusnya jerebu. 4 isu ini adalah dikaitkan dengan aktiviti kegiatan manusia. Tapi harus pelajar ingat bahwa manusia ada 2 jenis. Yang pertama, manusia ekonomi yang mementingkan keuntungan dan tidak mengindahkan apa yang berlaku kepada alam sekitar. Yang kedua ialah manusia geografi ekonomi. Jadilah sebagai manusia geografi ekonomi. Jadi kita kembali kepada isu jerebu tadi yang kini hampir masuk tahun yang ke-59. Mengapa isu ini tidak berakhir? Coba pelajar fikirkan. Kenapa? Apa yang sebenarnya masalah tentang
penyelesaian isu jerebu di negara kita dan juga di Asia Tenggara. Dia sebenarnya berbalik kepada istilah ekonomi, berbalik juga kepada istilah manusia ekonomi. Jadi, apabila kita lihat di sini, tajuk kita kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia, maka jelas bahwa manusia ekonomi yang menjalankan industri primer, industri sekunder, industri tertier, dan industri quaternary sebenarnya membawa satu kesan terhadap cuaca dan iklim, yaitu kegiatan manusia akhirnya menyebabkan berlaku pelbagai fenomena yang dikaitkan dengan iklim dan cuaca. Jadi sekian sahaja untuk topik pelajaran kita pada kali ini. Sehingga kita bertemu kembali dalam tajuk yang seterusnya. Jangan lupa sila jawab soalan kuis yang saya sediakan di bawah sana dalam link yang pautan yang saya sediakan di bawah. Sehingga kita bertemu kembali. Terima kasih dan selamat belajar.